Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiyya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri'h alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tama syukur kita pada Allah. Nikmat yang Tuhan bagi ni, satu nikmat Allah panggil kita boleh mai ke jalan Allah Ta'ala. Ini nikmat yang besar. Sebagaimana surah Az-Zumar ayat 54, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata pada kita, wa anibu ila rabbikum, wa anibu ila rabbikum. Allah kata kat kita, mailah apa semua kat aku, sudahlah. Mailah kat aku, Allah kata, sudah. Allah minta kita ni, macam mana sekalipun kita hidup kat dunia, Allah panggil dengan satu panggilan untuk kita beristighfar balik, kembali balik kat dia, bertemu balik kat dia. Sudahlah. Benda-benda yang kita buat gila-gila yang dulu semua, Tuhan kata, aku Tuhan. Sifat aku, apa sebut nama aku Bismillah, Bismillah Rahman Rahim. Bila apa sebut saja nama aku Tuhan yang bersifat dengan sifat Rahman, dengan apa aku bagi semua orang, aku bagi. Tapi aku sayang, aku kasih sifat Rahim ni pada orang mukmin. Pada orang mukmin Allah sayang, rahmat dia luas. Nampak tak? Dia bagi peluang lagi. Pintu tobat dia buka lagi kat dia. Dia suruh kita kembali, mailah kat dia, mai kat dia. Kita ni ya Allah Tuhan, bila kita boleh mai tempat-tempat macam ni semua, alhamdulillah. Wa anibu ila rabbikum. Tuhan kata, mailah kat aku. Mailah, akulah Tuhan yang menciptakan yang bagi makan minum, yang bagi rezeki. Duduk atas bumi ni pun bumi aku, langit aku. Satu pun bukan hak hang. Awak sombong sangat tak mau mai kat aku. Mai kat aku, mai. Sudah. Gila-gila hang semua kena berhenti. Bila Allah bagi kesedaran dekat kita boleh berhenti gila-gila dunia ni, boleh mai ke akhirat. Kira okeylah, okeylah. Bila kita mai, Allah suruh mai, bawa hati dia mai. Ata biqalbin salim. Esok ni nak mai kat aku, tolong bawa hati hang tu yang bersih. Lepas tu kita mai di kuliah ni, bila kita duduk dalam kuliah saja, semua benda-benda tak berjenis ni dia gugur. Hasad, dengki, kianat, benda tak elok semua. Duduk tang sini ni bagus. Nampak tak? Bila nak jegir kat mama, tak reti pun tak apa. Nganga, nampak tak? Nak tunggu maghrib sampai ke isya tak apalah. Dia boleh main, okeylah. Nak duduk tempat yang berduduk ni, rahmat betul-betul Allah nak bagi. Aku Tuhan, aku nak buka rahmat aku untuk hampa, Allah kata. Kita boleh mai kat Tuhan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa anibu ilallah, wa anibu ila rabbikum. Mailah dekat aku, Allah kata. Bila kita mai kat Allah, Allah minta satu, wa aslimu lahu. Wa aslimu lahu. Bila hang boleh mai kat aku, Allah kata, serah diri kita bulat-bulat kat Allah. Bila kita duduk sini, kita kata, ya Allah, aku buat lillah, aku buat karenamu ya Allah. Bila kita duduk di kuliah ni nak mengaji kerana Allah, panggil kita takkan jadi lok-lak. Tapi kalau kita duk mai tang sini, Allah panggil mai tang sini, diri kita ada macam-macam benda tak senang duduk. Kadang-kadang tak tahu dia mai satu macam, panggil tak elok semua. Itu bukan orang kuliah. Nampak tak? Itu bukan orang kuliah, bukan. Faham ke ni? Ni Tuhan duk cerita. Wa aslimu lahu. Bila hang boleh mai kat aku mau hang serah diri bulat-bulat kat aku.
Aku mau hang serah diri bulat-bulat dekat aku. Qabla an ya'tiyakumul azab. Sebelum mai dekat kita azab. Bila mai dekat kita azab, pada masa tu barulah kita nak istighfar. Pada masa tu barulah kita nak istighfar. Pada masa tu barulah kita nak minta ampun dengan Tuhan. Tak ada dah. Dah azab dah mai dah pada masa tu. Nampak tak? Dah, kita jatuh sakit sampai dah melupuk duk atas katil, ham. Pada masa tu baru nak kita panggil Allah, Allah, Allah. Tuhan kata masa aku panggil hang dulu, hampir mana? Hampir mana? Qabla an ya'tiyakumul azab, sebelum dia mai azab. Bila dia mai azab kat kita, Allah uji kita, pada masa tu nak minta tolong, summa tunsarun. Summa tunsarun, aku takkan tolong hang, aku takkan bantu hang. Mudah-mudahan bila mana Allah panggil kita, kita duduk dalam kuliah-kuliah macam ni, serah diri pada Allah Ta'ala, dengan arti kata kita tawakal, minta Tuhan, Tuhan, aku mintalah Tuhan, mintalah Tuhan. Waktu-waktu macam ni semua, kadang-kadang kita dia mai satu macam ni, musim-musim dekat-dekat nak pilihan raya ni semua kan, dia main musim tak cantik, duk tunggu bagi cepat buang, bagi habis buang, lagi duk tunggu, lagi duk geram. Takut iman kita akan hancur, rosak semua kan, takut. Pasal ulama sendiri kata, kita nak nak kata la ilaha illallah tu, ulama kata nak, kalau kita sebut la ilaha illallah tu, mula-mula sekali kita kena faham. La ilaha illallah kan ulama sunnah buat kat kita. Yang kata la ilaha illallah tu hang kena faham betul-betul. Bila kita kembali kepada Allah, bila Allah panggil, Allah kata wa anibu ilallah. Bila hang mai dekat aku dengan mai dengan akidah yang betul, wa aslimu, hang serah diri yang betul sebelum mai azab. Allah tak mau terima kita mai dekat dia dalam akidah kita yang karut. Orang semua boleh kata la ilaha illallah. Sampai ulama kata orang yang ada la ilaha illallah ni, pertama sekali fa'lam annahu la ilaha illallah. Mula-mula sekali bila hang kata la ilallah, hang kena mengaji. Hang kena mengaji, hang kena tahu apa yang hang sebut. Dengan siapa yang hang sembah. Kalau hang sembah dengan aku Tuhan suruh hang buat baik. Kalau hang sembah dengan aku Tuhan suruh hang buat baik satu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Oh, kita nak sebut la ilah semua boleh, tapi Allah suruh kita mengaji. Kita tahu. Yang keduanya Allah kata apa? Kita kena ikhlas. Kan ada dikena ikhlas mai. Dikena betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala kita mai ni. Lagi satu sidqu, semua benda yang benar kita kena telan. Semua benda yang benar kena telan. Lagi satu, orang yang ada la ilah, dia kena ada mahabbah. Kasih sayang di kalangan kita kena ada. Walaupun kita tengok, yalah lah ni warna duk pelan banyak macam-macam kan. Kan tak ni dia main biru, tak ni biru lembut, tak ni dia main hijau pula beranak pula. Anak orang tu pula tak kena budi dekat hijau contohlah. Kan. Tu dia tak kenal bapak dia, berkawan pula dengan bunga merah. Tak apa. Kan? Dia main macam-macam. Kita berbeza, tak boleh duduk masalah masing-masing ada pendapat ni. Kita tak boleh buat apa dah. Cuma dia ra'i, kita tahu dia tu dah jadi orang. Tak apalah, Assalamualaikum. Sembang ala kadar. Sembang ala kadar dengan dia. Tak boleh pergi dah. Otak dia macam tu, serah ke Allah. Serah ke Allah. Namun kita sebab kita sebut la ilaha illallah ni, Allah kata syarat orang yang sebut la ilaha illallah, dia mesti ada kasih sayang. Dia mesti ada kasih sayang. Ulama ajak dekat kita, kasih sayang ni kena ada dengan ulama. Islam ajak dekat kita, orang yang ada akidah ni, orang yang ada agama ni, dia kena kasih sayang dengan ulama. Hang dapat agama daripada dia, hang mengaji daripada dia, hang dapat usrah daripada dia, hang dapat tamrin daripada dia. Lepas hang lari esok ni, hang takkan dapat dah. Jasa dia banyak, walaupun apa sikit dia buat, hang kena renung, dia bagi selamatkan hang agama tu. Walaupun hang nampak bab dunia, dia bagi nampak akhirat. Kadang-kadang di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ada benda yang Nabi buat, sahabat Nabi tak seronok dengan dia. Sahabat
Nabi dah siap-siap, Nabi mimpi, Nabi nak masuk buat apa haji kan, di Makkahul Mukarramah. Elok dalam perjalanan tak boleh, Nabi tak boleh masuk. Abu Bakar, Umar semua di kalangan sahabat kata, alang-alang kita mai, kita masuk ya Rasulullah, jangan kita takut. Tapi Rasulullah tunggu wahyu daripada Allah. Di kalangan sahabat tak seronok keputusan Nabi, dah pakai ihram, awak tak masuk, patah balik. Kita ingat dah perjanjian Hudaibiyah, patah balik. Patah balik, pasal apa? Kita dah hampir nak berjaya dah, awak last minute buat macam tu. Dah hampir dekat nak berjaya dah, awak Rasulullah buat macam tu. Nak tunggu lagi berapa tahun ya Rasulullah. Tapi pasal dia Rasulullah, dia wahyu turun dekat dia. Ada wahyu turun dekat dia. Allahu akbar kabir ya Allah. Pasal tu ya Allah Tuhan, orang yang kata la ilaha illallah ni kasih sayang dengan orang yang mengajak dekat kita agama, orang tu kita kena sayang. Jasa dia kena, jasa dia. Hang lari daripada dia, suasana ni hang takkan dapat dah. Mustahil dia akan dapat usrah yang terbaik. Mustahil dia renung diri dia balik. Benda yang duduk dalam agama dia takkan dapat. Dia takkan dapat. Dia takkan dapat nampak tak? Dan agama sendiri ajak dekat kita, kita nak kena orang ni, orang dah pernah buat jahat. Orang tu dah pernah, agama ajak jangan masuk lubang bewak berapa kali? Kali kedua jangan. Dah kita kenal orang tu dah. Katalah kita kenal orang tu, nampak tak? Kita kenal orang tu. Kita tahu ya Allah dia pernah bunuh ulama. Apa sekolah agama dia tak buat, dia tak tutup. Apa dia tak buat dekat sekolah-sekolah apa ni semua. Dia macam-macam mulut lidah dia dengan Islam ni kita nampak tak cantik. Kita kenal dia, nampak dah. Kita kenal dia, sangat-sangat kita kenal dia. Dalam masa yang sama, kita nak bersama dengan dia, kita tengok syarat. Syarat dia tu ada kejujuran tak? Bila dia bercakap tentang agama tak cantik, jangan ambil dia sekali lagi. Jangan ambil dia sekali lagi. Kalau kita tengok dia mai kembali balik insaf, kita kena pegang Quran, kita kena pegang sunnah, kita kena hidup, kita ni kena berjuangkan untuk agama. Cara dia cakap tu kita nampak banyak ada kesedaran agama, ambil dia. Tapi kita dah tengok dah masa dia dulu, kita tengok dah sikap dia, kita tengok. Jangan pasal orang-orang yang contoh-contoh bagi jelas lah, depa ni orang politik ni, depa pandai pada kita. Depa study macam mana nak bodoh depa. Depa pandai, cerdik. Cerdik sangat. Semua yang duduk di atas ni pun semua ni jenis ahli babah juga, ada faham. Cuma depa tak curi dalam ni. Tapi tak, pemimpin kita yang duduk ada ni, dia curi, dia pusing, dia tak pandai. Dia seorang tak pandai. Yang lain pun curi hak di luar. Depa buat kerja apa di luar pun tak nampak. Yang dia ni hak dalam, ada faham. Contoh penyangak juga. Asal usul semua ni mai daripada lubang tu juga. Daripada situ juga depa mai pun. Kita bercakap masalah bukan tak suka pada orang. Kita cakap tak suka pada dasar. Ni aku benci dekat hang keluar. Tapi kalau dia tu bagi cukup-cukup kat dia masuk balik. Ada. Ada oleh sebab tu ya Allah tu, apa pun kita ni hari dah dekat ni semua ni nak bercakap dengan hampa ni pun takut pasal warna hampa pecah-pecah. Hampa tak, namun tak apalah, walaupun berbeza pendapat sekalipun, jangan kita pecah. Tak apa, damai hari tu kita sendiri di istiqarah, aku nampak yang ni lah. Okey, buatlah. Tapi kita kena tahu dengan tangan kita juga Allah akan tanya. Allah kata nampaknya macam hang tak kembali pada aku. Aku suruh hang kembali kepada aku dengan arti kata bawa orang yang nak pegang Quran dan sunnah. Bawa orang tu. Bila bawa orang yang bawa Quran dan sunnah, dia selesai banyak masalah. Bawa orang yang faham agama. Nabi sendiri pun kata akrimul ulama, ra'i ulama. Bawa orang yang ada agama dekat diri dia, dia boleh selesai insya-Allah. Hang bawa orang macam mana pandai sekalipun tapi tak pandai agama, dia tak ada jalan selesai. Agama kata wa anibu ila rabbikum. Bawa. Nampak walaupun dia tak ada agama tapi dia mau agama, okey. Dia mau agama tak apa. Ni bila kita cakap cara dia cakap tak habis-habis lagi.
tahu nak hukum orang, tahu nak bunuh orang, tahu nak ni. Bukan kita yang buat macam tu, Allah Ta'ala buat. Mulut lidah bila orang tu kembali balik, kalau nampak ciri-ciri insaf tu ada tak apa. Tapi cara-cara bercakap tak bergenjak, agama ni tak bergenjak, jangan cuba sekali lagi. Dia akan mendaruratkan kita akan kecewa dan terus kecewa. Pada ni selingan, jangan ke mana, masa lagi rancangan yang sama. Kan? Mudah-mudahan ya Allah, orang yang mengaku la ilaha illallah, dia ada bernama mahabbah, kasih sayang di kalangan kita. Jangan, okey? Tu kita minta cepat-cepatlah pilihan raya nak bagi habis buah. Kalau tidak duk bergaduh tak berhenti nanti. Nampak tak yang untung orang lain. Masuk hadis Nabi SAW, sementara nak tunggu day tu hormat. Jangan berasa, jangan berasa. Cuma cerita saja. Setiap orang ada pendapat, aku ada pendapat aku. Nampak tak? Okey? Tengok muka surat 178 tu. Hadis juga. Muka surat 178. Hadis yang last sekali kita ambil 353, betul? Manusia. Tak apalah. Hadis 353. Hadis 353 an Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim. Fasajada sajdatain. Summa tashahhad. Summa sallama. Rawahu Imam Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu wal Hakim Nisaburi wa sahahu. Hadis ni diriwayatkan oleh sahabat Nabi nama dia Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Kita tahu di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di kalangan ramai sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bukan semua sahabat Nabi nampak mukjizat Nabi. Di kalangan ramai sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bukan semua sahabat Nabi nampak mukjizat Nabi. Yang nampak sangat-sangat mukjizat Nabi ni yang bersama dengan Nabi, tak lain dan tak bukan apa nama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita pun nama kadang masa cuba cek baca tentang sahabat Nabi, cerita dia. Penuhkan hidup kita ni dengan ilmu, terutamanya umur kita yang tak lama ni, sakit-baki ni, penuh dengan cari ilmu. Penuh dengan cari baca-baca. Ada jenis yang senang-senang baca cerita-cerita sahabat. Macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia salah seorang sahabat Nabi paling banyak sekali hafal hadis Nabi radhiyallahu. Di kalangan sahabat paling banyak sekali dia. Paling banyak sekali hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah ya Allah, dia nampak mukjizat Nabi. Bila dia cerita di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dia kata batu menangis, pokok bagi salam, saat ni pokok menangis. Dia cerita benda-benda yang sahabat Nabi tak boleh masuk. Bila cerita macam tu di kalangan sahabat Nabi bagi signal, ini apa ni, duk mencerita satu benda apa ni. Bila duk sembang macam tu di kalangan sahabat Nabi, ragu tak ada diri dia. Sampai dia kata, ya Allah, banyak lagi yang ku tengok benda pelik. Bila ku cerita macam ni pun nampak dah rasa lain dengan aku. Maka dia kata, lebih pada tu lagi aku tengok, kalau aku cerita lebih lagi aku nanti potong lidah aku. Syiah ambil kata-kata ni lah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyembunyikan kebenaran. Dia menyembunyikan kebenaran. Nampak tak? Terutamanya tentang lepas Rasulullah meninggal, yang perlu jadi khalifah Ali. Sepatutnya Ali, Nabi bagi wasiat, aku mati Ali. Nampak tak? Banyak cerita-cerita Ali, Sayyidina Ali ni ditutup oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pasal tu di kalangan puak Syiah ni, dia totally tak boleh terima sahabat Nabi nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ulama kata kalau tinggal hadis Abu Hurairah, kita tak boleh kata dia Islam dah lagi dah. Ulama kata kalau tolak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 1/3 agama akan jadi kurang. Islam ni dia tak boleh kurang 1% pun. 1 kurang dia jadi kafir, senang sebut. Jadi kafir. Dia tak boleh tolak sikit pun, terutamanya bab akidah. Kalau dia tak boleh ambil hadis Abu Hurairah, tak sempurna nak cakap bahasa Islam, tak boleh bercakap. Pasal tu kita kena ada ulama yang tegah. Kita rasa bangga bila bumi kita Malaysia mengharamkan Syiah di Malaysia.
Duk Ustaz, bila Iran goncang sikit kita pun kata, Syiah daripada kita pula. Ni apa ni? Kena ada jati diri. Bila kita bagi kelonggaran kepada Syiah, tengok apa duk jadi. Kita takut bumi kita, ya Allah, kita kesianlah. Kata tu, hampa yang duduk dalam bumi ni, jangan duduk lama-lama, weh. Cukup masa, pergi mati buang. Nampak tak? Pergi buang, nampak tak? Lagi lama duduk, hampa duduk tengok macam-macam perpecahan masjid, perpecahan di kalangan orang mengajar, perpecahan macam-macam merepek duk berlaku hari ni yang kita tengok depan mata kita, tak boleh buat apa-apa. Apa tunggu apa lagi? Bila boleh mengaji, jaga semayang, yang tu yang ni, kadang-kadang kita balik rumah, kita tengok anak yang keluar daripada perut kita pun tak boleh tegur. Jiran kita tak boleh tegur, adik-beradik tak boleh tegur, kita tak boleh buat apa dah. Kita tengok kemungkaran depan mata. Kadang-kadang anak kita balik-balik, ya bapa cek keras perut, pasal apa keras? Tak tahulah bapa, mampu. Sedih tak? Sedih hari ni. Kita tak boleh buat apa-apa dah. Oi, kemungkaran kita tengok tak boleh buat apa-apa dah. Perpecahan kita tengok di kalangan kita duk dahsyat segi politik, kita perpecah. Duk nampak hal macam ni, jangan lama-lama dah mau pi menghadap dengan Tuhan. Takut lagi lama kita duduk, kita tak boleh buat apa-apa. Sekadar duduk tengok ayam mata merabu menangis. Tambah-tambah duduk tengok sendiri dalam rumah tangga sendiri, anak tak boleh semayang, anak tak boleh baca apa pun, anak yang keluar daripada perut kita, betul tak? Hangguk sudah. Macam-macam haru biru di kalangan ustaz-ustaz, macam-macam idea buat mai. Nampak tak? Kita pun tak tahulah, ada orang jumpa kasut Rasulullah, cium pula, ayo. Nak semua apa cik? Ni apa ni? Apa ni? Sudahlah oi, sudahlah. Doa main macam-macam dah hari ni. Kita tak boleh beza yang mana satu ustaz cakap betul, yang mana tak betul, kita tak boleh beza dah. Yang penting sekali kita seronok. Ustaz dengar satu ceramah, ya Allah Tuhan. Ceramah ni lama ada ustaz bercakap dalam kuliah ustaz berbulan-bulan dah bab ni. Ustaz minta dalil, kalau ada dalil dia, ya ustaz berbetul balik ceramah ustaz. Ustaz akan bela, kalau benda ni fakta betul, ustaz akan bela. Tapi sampai sekarang ni ustaz cari tak ada sumber. Bila ustaz cakap tak ada pun, ustaz-ustaz yang tegur, ustaz kata benda ni betul, kita share. Kita share berkenaan dengan Nabi SAW. Bila Nabi nak pergi Isra' dan Mi'raj, masa Nabi nak pergi Isra' dan Mi'raj, Nabi Jibril mai panggil dia, dia kalang kabut serelum-serelumlah capar. Nabi serelum satu kasut nama capar apa katalah. Okey? Nabi serelum kasut tu. Bila serelum kasut tu, Nabi pergilah Isra' wal Mi'raj dengan kasut tu. Nabi bawa sampai kasut Nabi serelum tu sampai di Sidratul Muntaha. Bila sampai di Sidratul Muntaha, Nabi buka kasut. Bila Nabi buka kasut, Allah tengok Nabi buka kasut, Allah kata, Muhammad, kasut hang tu lebih baik daripada tempat aku ni Muhammad. Kasut hang tu yang hang pijak tu, tapak kaki hang pijak kasut tu, yang tu lah lebih baik Muhammad. Kasut hang lebih baik. Alamak, nampak tak? Kalau ada dalil tu, kalau ada hujah tu, kalau ada kitab tu, kalau ada benar benda tu, okey. Masalahnya cerita yang kita duk cerita kasut Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha ni, adakah betulkah dia? Itu persoalan kita. Sampai kalau pakai kepiah tak apalah pakailah. Ada kepiah yang mereka buat kadang-kadang kasut Rasulullah dia buat macam tu. Kat tepi, kat kiri kanan, habis budak-budak tafi semua pakai kasut Rasulullah. Nampak tak? Buh di atas kepala ni dia buat nampak tu. Sampai ulama mengatakan mana-mana orang yang pakai kepiah ada kasut Rasulullah, jangan masuk di tempat yang tak senonoh, berdosa, di toilet berdosa, tempat berdosa. Itu kasut Rasulullah. Kalau pakai benda tu berjalan di tempat yang mulia. Ni apa ni? Banyak benda lah nak cakap, nampak ada. Ni apa ni? Ni apa ni? Ni bukan kuliah Taipusam, ni kuliah. Nampak ada? Kita kena kesian berapa ribu, berapa ramai orang tengok masalah capar Rasulullah, kasut Rasulullah ni. Allahu Akbar, janganlah menipu orang macam tu. Awak ustaz, awak gelarkan diri dekat dengan Nabi, jangan buat macam tu.
Orang yang sayang dekat Nabi, jiwa dia betul-betul banyak selawat. Dia tak ada hasad, dengki dengan orang. Kalau musuh dia sekalipun, dia akan doa. Nabi berdoa dekat musuh. Nabi berdoa kat musuh. Nabi musuh dia pun Nabi doa. Nabi menangis. Ini kita di kalangan kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inilah kita pun tak tahulah, ya Allah, berkenaan dengan capar Rasulullah ni tak habis-habis. Lepas tu muslimat kalau dia dah pakai badge macam Rasulullah, apa nama capar Rasulullah tu, yang tu jangan cakap apa-apa tu, dah terlalu over dah tu. Yang tu kena slow cakap. Nampak tak? Yang ni nama dia gulu, melampau sangat. Kan? Melampau sangat. Kalau ada okey. Pasal tu kumpulan capar ni dia pakat sekali. Daripada mana-mana negeri semua gabung capar. Pakistan kalau capar okey, berjemur dengan geng-geng capar ni. Masalah betul ke hadis tu? Pada sampai lah ni orang nak pakai kasut pun pakai kasut macam buat bulat kasut. Pada kasut ni sunnah Nabi, janganlah merepek. Kalau Abu Bakar ada, dia tonyoh mulut hang dengan capar tu. Mudah. Abu Bakar ni dia terlalu straight sangat-sangat. Jangan merepek sangat. Kita tengok perpecahan yang berlaku dalam masyarakat ini. Dahsyat sangat. Pasal tu ya Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, orang yang pernah tengok wahyu Nabi. Syiah tolak betul-betul dia. Maka bila mana Syiah tolak, dia di kalangan ulama hadis tak boleh pakai totally Syiah. Totally Syiah tak boleh pakai. Kita dengan Syiah ni kita tak boleh ada, kita apa nama nak kata kita dengan dia tak ada apa benda yang sama. Kita Quran 30 juzuk, dia ada 40 juzuk. 10 lagi surah Fatimiyah. Bila Nabi mati, duk turun lagi dekat Fatimah. Kita nak kata apa? Dia tak boleh tipu, itu fakta dia. Kita ada apa nama Bukhari, Muslim ni semua, dia ada apa nama Ashabul Kahfi dia. Kalau gerujukkan kita dengan dia sama, okey. Masalah dia dengan dia, kita dengan kita. Pasal tu kita kata dia agama lain, kita agama lain. Kita Islam, dia bukan Islam. Selesa, aman, damai, jiwa rasa bertenang, gelora semua, nampak tak? Ini bila mana kita duk kata dia daripada Islam, dia daripada Islam, susahlah oi. Susahlah macam ni. Kita nak selamat bumi kita ni, kita tak boleh kata dia daripada kita. Di mana ada Syiah, tanya orang Arab. Di mana ada Syiah tak pernah tenang negara tu. Syria, Yaman, mana lagi? Semua benda yang ada Syiah tak pernah tenang negara tu. Kita buat masuk dia di sini, tunggulah saat tu. Tunggulah saat pergaduhan tu, nampak tak? Maka di kalangan sahabat Nabi yang tengok lagi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Imran ibn Husain ni. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dia pernah tengok yang Ustaz pernah cerita kat berkali-kali, tak apalah. Ini kuliah ni orang tua-tua ni dia kena ulang kan sampai bererti. Tak reti pun aku ulang lah, tak apa. Imran ibn Husain pernah bermusafir dengan sahabat Nabi bersama dengan dia. Ulama mengatakan antara 60 sampai 70. So, Ustaz cerita belum? Dah cerita, dah hanggut sudah. Dia antara 60 sampai 70 sahabat bersama dengan dia. Bila sahabat ya Allah musafir dengan Nabi, ayak yang mereka minum bekas ayak tu dah habis. Minuman mereka pun dah habis, wuduk mereka batal. Daripada tepung nak buat apa nama roti pun tak ada ayak, apa pun tak ada. Tiba-tiba ya Allah, ya Tuhan, jumpa dengan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni dia duduk di kawasan Sahara. Dia buat apa nama kemah. Bila dia buat kemah, dia duduk di situ. Siapa mai saja dia nanti bagi minum ayak, dia belah kambing. Dia belah kambing. Ummu Ma'bad duduk jaga ayak. Abu Ma'bad pula jaga kambing. Laki bini dia apa? Orang lalu saja, walaupun dia Yahudi, orang lalu saja dia bagi makan minum. Bagi makan minum tu kerja dia apa? Kebetulan hari tu Nabi SAW lalu. Dia mailah ya Allah Tuhan bagi dekat Nabi SAW. Dia nampak Nabi daripada jauh Ummu Ma'bad ni. Lari terketak-ketak jumpa dengan Nabi. Dia seronok jumpa Nabi. Akhirnya Ummu Ma'bad, dia masuk Islam. Mula-mula dia jumpa Nabi, dia seronok. Dia tengok Nabi, dia ceria. Dia tengok akhlak Nabi, sikap Nabi. Kita ni ya Allah, kalau orang yang pakai serban, yang berjanggut ni semua ada agama ni,
Pita mana pun orang tengok akhlak kita, orang seronok dengan kita, kita dah sampai mesej agama. Jadi dia tak perlu cakap banyak-banyak. Agama ni bukan beletiak. Penampilan kita, orang tengok sikap sabar kita. Kadang-kadang duk tunggu nak pergi makan sabar, orang potong depan dia, tak apalah. Dapat macam mana? Ni semua ujian. Innallah ma'as-sabirin. Ramli bagus gambar dia. Buat dah. Kan. Sabar, kena sabar. Tengok ciri-ciri bukan senang ya Allah Tuhan. Dia bawa mesej. Ini kadang-kadang kita nak cakap ke orang berdakwah. Dalam masa yang sama pakai serban, mulut duk rokok, leceh lah oi. Tak elok. Masuk jamban, hampir isap rokok habis, keluar mas. Mulut kita orang tengok, ya Allah, kadang-kadang isap rokok, walaupun duk isap dah tak alih pun tabiat, pelan-pelan try, tak apa try. Sikit bila dah buang dah rokok ni, sujud ke Allah. Tak boleh tinggal Ustaz, dia main tinggal, dia penat satu macam. Hang makan sampai habis. Madat. Memang semua orang dah ni, bila dia tinggal dia rasa sesak, tapi tak nak buat macam mana, dia try. Minta ke Allah, ya Allah, bagilah apa jalan untuk aku tinggal benda ni. Aku dah bakar diri aku. 4 benda yang Allah katanya pada hari kiamat, salah satunya jasad yang aku bagi ni cantik, elok, hampir bagi berkarat dalam tu pasal apa? Tak. Hang bagi berkarat dalam tu pasal apa? Duk elok saja aku bagi, aku hang beranak mai aku bagi elok. Lah ni pasal apa dia berkarat? Ada orang perempuan pula kadang-kadang ai suka jantan ni sak okok. Ni apa punya tarkawala ada benda. Ni apalah ya Allah tu, berhentilah benda yang tak elok tu, kita berhenti. Ummu Ma'bad ni ya Allah Tuhan, dia nampak Nabi SAW dia mai kat Nabi. Bila dia mai kat Nabi, dia bawa apa nama beg kulit yang isi ayak tu, dia bawa, ya kata Rasulullah ambil lah. Nabi pun ambil ayak bagi dekat sahabat minum, isi apa nama, ambil wuduk lah, nak minum lah, ambil semua segala-galanya ambil. Ummu Ma'bad duk rasa banyak kat 70 orang duk ambil ni, tapi ayat aku tak surut-surut. Imran Ibn Husain kata, wallahi aku nampak jari jemari Nabi keluar ayat. Aku nampak jari jemari Nabi keluar ayat. Cerita macam ni benar. Ini bukan kisah kasut selipar Rasulullah terbang sampai ke atas. Yang ni apa ada? Banyak cerita sahabat ni yang betul-betul boleh cerita ke orang dalam kuliah. Daripada duk cerita benda merepek-merepek ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah mandi. Orang tengah bagi mandi Nabi, tengah duk bagi mandi Nabi, tiba-tiba ayat Rasulullah tak ada, hilang. Tengah duk bagi mandi Nabi, ayat tak ada. Pergi mana? Nampak ayat duk bagi mandi Nabi, tak tahu duk pergi mana. Rupanya ayat tu semua apa nama? Nak ke atas. Ayat duk bagi mandi Nabi, tengah bagi ayat tak ada. Semua tu ayat nak di atas. Nampak tak? Yang mandi Nabi nak ke atas. Apa jadi? Hujan turun. Yang tapak-tapak masjid ni kesan daripada ayat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa benda tu oi? Gambar kartun ke hang buat ni? Nampak tak? Banyak benda yang betul-betul ya Allah, yang kadang-kadang Ibnu Katsir duk cerita kitab Bidayah wa Nihayah, banyak duk cerita tentang sahabat ni yang betul lebih elok tak cerita benda macam tu. Tak payahlah benda merepek-merepek semua, tak payah daripada Imam Ghazali. Nabi SAW dekat-dekat nak mati, Nabi menangis. Sahabat tanya Rasulullah, pasal apa hang duk menangis Rasulullah? Aku sedih, aku tak jumpa Imam Ghazali ni. Hang nak mampu ke? Sebab Nabi menangis pasal tak sempat jumpa dengan Imam Ghazali. Tuan-tuan, tengok Nabi dekat-dekat nak mati ni, ayat mata Nabi meleleh menangis pasal tak sempat jumpa dengan Imam Ghazali. Tuan-tuan, kita Imam Ghazali, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kita Imam Ghazali bab berkenaan dengan apa ahwalul mayit, tentang orang mati keadaan azab, kita dah baca berkali-kali kitab tu, tuan-tuan. Saya pernah tidur, tuan-tuan. Saya pernah tidur, tuan-tuan. Saya dah baca kitab Imam Ghazali tentang azab, tuan-tuan. Dah baca kitab dengan azab tu, tiba-tiba ya Allah dalam mimpi saya, sahabat kata, kalau nak tahu tentang azab yang betul, kalau nak tahu cerita berkenaan azab, api neraka, syurga, baca kitab Imam Ghazali, betul-betul memang macam itulah suasana dia. Allahu Akbar. Saya mimpi, tuan-tuan. Sahabat main cerita kitab tu lah, duk cerita kat kita. Tarkawala ni salah berapa nipah. Garpo ni makan.
Ni apalah duk mai semua ni nampak dah, tolonglah lepas. Allah banyak lagi. Pasal tu ya Allah, ulama kata apa daripada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ya Allah dia terkejut. Bukan setakat tu, cerita tentang Ummu Ma'bad banyak. Sampai Ummu Ma'bad pernah mengadu dekat Nabi pasal selalu dia duduk hidang dekat orang makan. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada benda yang aku nak bagi makan dekat hang ya Rasulullah. Pasal apa, kambing aku semua kurus, lepas tu pula semua dengan keadaan letih, laih belakang, daif, aku nak tak ada nak sembelih, susu pun tak ada. Nabi kata kat Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, mana kambing hang? Dia kata ada berapa ekor ada kat situ. Lain semua laki aku bawa, suami aku bawa berjalan semua depa. Nanti petang baru dia mai. Ni saja yang ada kambing seekor dua saja. Nabi kata tak faham, bagi kat aku. Ni cerita benar. Imam Bukhari buat mai cerita ni. Buat mai dekat aku, dia buat mai lah kambing tu, dia pegang-pegang tang susu, pop susu mak. Allah ya yo karpulek. Nampak tak? Binatang tu punya kurus nak mampus lah kambing jadi gebu susu mai. Susu dia mai. La haula wala quwata illa billah. Ambil susu tu dia bagi nak minum. Minum, bakar-bakar hang minum. Dia ambil lagi bekas punya banyak. Dia kata saat ni kalau laki hang balik hang bagi ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Bila suami dia balik, suami dia kata, betul kan ni? Dia ceritalah ni ada orang sekian. Mungkin itulah Muhammad. Itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Jom kita jumpa dengan dia. Nampak tak? Sampai last sekali masuk Islam. Cerita bukan Ummu Ma'bad ni. Pasal tu ulama kata Ummu Ma'bad lah keadaan peluh tau. Dia bawa beg kulit, peluh dia sudah sentuh serak masuk dalam kulit tu dekat ayak tu. Maka ulama kata apa hukum orang kafir punya peluh kena kat kita? Sebab memang Nabi sebut orang kafir ni najis. Najis bukan batang tubuh dia woi. Najis bukan batang tubuh dia, akidah dia najis. Batang tubuh dia salam dengan kita tak batas sembahyang. Allah aku pergi pegang baru ni. Hak tai pusam habis batal. Tak nak kena mana. Kita nak bas bertemu dengan dia kat Batu Cave, dia naik kita pun nak, Allah habis kunyit dia kenyang kat aku, nampak tak? Peluh dia kena kat aku. Tak ada apa. Benda tu tak membatalkan apa pun. Peluh dia kapal pasal Nabi berdepan dengan Ummu Ma'bad. Dia kafir pada masa tu. Tak ada masalah apa pun. Ini hukum kita, mana-mana orang sentuh dengan dia, peluh kena batal. Ayo, cara pula. Nampak tak? Tolonglah benda macam ni semua, tolonglah benda. Ini cerita dia. Imran Ibn Husain radhiyallahu anhu tengok mukjizat Nabi. Bukan semua di kalangan sahabat Nabi tengok terang-terang mukjizat Nabi. Cuma Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tak banyak. Abu Bakar tak nampak. Cuma Abu Bakar tengok kepelikan yang ada dekat Nabi ya Rasulullah. Orang boleh baling batu dekat hang, orang boleh pukul dekat hang, orang boleh buat macam-macam dekat hang sahabat Rasulullah. Aku tak tahulah jiwa hang macam mana Rasulullah. Masa tu Abu Bakar luah. Bila Nabi sampai di Taif, Abdullah bin Mas'ud cerita hadis, Abdullah bin Mas'ud kata, wallahi bila Nabi kalih aku tengok ayat muka Nabi berdarah, meleleh sampai ke kaki Nabi meleleh. Orang baling batu dekat dia kan, kita dah dengar macam mana Nabi masuk di Taif, orang baling batu berdarah, ya Allah. Sampai Jibril kata, ya Allah Muhammad, angkat aku nak terbalikkan Taif. Nampak tak? Di kalangan sahabat Nabi nak ambil pelepah tamar, nak pergi sidai sampai balik. Elok ya Allah, Nabi nak pegang Abu Bakar, Umar, Nabi nak pegang sahabat ni, jangan pi. Nabi angkat doa. Doa tu Allah rakam dalam Quran. Allah mafir li walahum fa innahum la ya'lamun. Tuhan, ampun dosaku. Ampun dosa orang baling batu kat aku tu. Fa innahum la ya'lamun. Depa baling batu pasal depa tak tahu, depa tak kenal aku. Depa jahil, ampun dosa ya Allah. Ampun dosaku ya Allah. Mungkin aku tak pandai berdakwah. Ampun dosa orang baling batu kat aku. Abu Bakar terberhenti nak selinap. Sampai dia tanya kat Nabi, Nabi kata, ya Rasulullah, apa tarbiyah yang ada hantar ni? Kami tengok geram sangat-sangat. Nabi kata, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang didik aku Allah. Yang didik aku Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mahu aku macam tu. Allah mahu aku macam tu. Tengok sifat Nabi SAW. Nampak Abu Bakar terkejut tengok. Bukan semua Abu Bakar tak nampak mujizat Nabi. Nampak tak? Dia tengok panggil Nabi, Allahu Akbar.
Tapi dia tengok ada kepelikan pada diri Nabi, ada. Masa dia duduk di gua tu, dia tengok pelik. Aku bagi minum dekat Nabi susu, aku yang rasa dahaga. Sedangkan aku duduk sana kat 3 hari dalam tu. Nabi makan, aku dah kenyang. Aku rasa kenyang. Nampak kepelikan sudut macam tu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar nampak banyak Allah tunjuk, ini Rasulullah aku jaga. Abu Bakar takut bila berjalan saat duduk kiri, kanan, depan, belakang. Nabi kata, "Siapa ni?" Aku rasa musuh-musuh nak main depan. Tu aku duduk depan, kadang-kadang rasa musuh belakang. Kiri kanan. Dia rasa musuh mat, dia duduk. Tak senang duduk Abu Bakar. Nabi kata, "Kalau hang duduk di depan, kalau orang bunuh hang mati." "Ya Rasulullah, kalau orang bunuh aku, kalau aku mati pun aku manusia biasa. Kalau orang bunuh hang, pada diri hang ada agama." Abu Bakar radhiyallahu anhu, nampak tak, sepanjang dia duduk, dia keluar dengan Nabi, Allah bagi berdua-dua dengan Nabi, dia tampak tengok kepelikan cukup dahsyat. Allah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu bila Abu Bakar masuk di Makkahul Mukarramah, betapa kuat iman. Siapa-siapa yang bergantung dengan Allah, Allah jaga dia, Allah pelihara, Allah tak sia-siakan dia. Tak sia-siakan, nampak tak? Jadi kita insya-Allah istiqamah dengan agama Allah bersama dengan kita. Maka Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, rasa-rasa dia macam dah ambil tapi tak apa. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imran ibn Husain, aku bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah lupa bihim. Nabi pernah lupa dalam semayang, cara Nabi ganti macam mana. Nampak tak, Nabi lupa dalam semayang, Nabi nak buat sujud sawi, dia kata. Nabi lupa dalam semayang, Nabi tertinggal rukun, atau Nabi lupa rakaat, ni semua ni, dia duduk cerita ni. Maka cara Nabi buat macam mana, aku tengok cara tu. Cara ni walaupun disebutlah hadis, kita jangan beramal. Nak beramal di rumah, di masjid, jangan. Tak ni kan jadi leceh pula. Bukan semua orang faham, bukan semua orang yang mengaji, nampak tak? Maka dia kata kat sini, fasajada sajdatain. Nabi duduk di tahiyat akhir. Fasajada sajdatain. Nabi mula buat apa? Nak baca at-tahiyat tu ni, belum baca tahiyat lagi. Elok duduk di tahiyat yang terakhir. Nabi sujud 1, bangkit, sujud 2, 2 kali sujud. Lepas Nabi sujud, dia kata summa tasyahud. Barulah Nabi baca at-tahiyatun mubarakatuh wa salawatu wa tayyibatu sampai ke habis. Habis benda tu Nabi pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cara ni pun boleh buat, tapi jangan buat. Saat ni syariah. Kita baca hadis, tapi jangan kita buat. Saat ni, ni puak tu, ni puak tu. Kita, bodoh, ni bukan puak ni. Nampak tak? Hadis kita baca terang tantang kita baca. Rawahu Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi kata hasan. Bukan setakat tu, Al-Hakim Nisaburi kata kedudukan hadis ni sahih di sisi aku. Ulama kata kalau satu hadis disahihkan oleh Al-Hakim Nisaburi, kuat sangat-sangat, boleh beramal. Tapi Ibnu Khuzaimah, ulama kata kena cek dulu, kan? Tapi Al-Hakim Nisaburi boleh. Kalau dia kata sahih, maka beramal. Tapi kita jangan. Kita dah mengaji 3 cara, kan? 3 cara apa nama? Sujud sawi, kan? 3 cara. Ini cara yang ketiga. Cara pertama kita mengaji, dia baca at-tahiyatun mubarakatuh wa salawatu, kan? Dia baca tahiyat. Lepas baca tahiyat, dia buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas baca tahiyat, dia bagi salam. Macam kita dah buat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahu Akbar 1. Allahu Akbar 2. Nampak tak? Macam kita buat. Yang tu yang mula-mula sekali yang kita baca hadis berkenaan dengan apa nama? Mula-mula sekali kita ingat tak? Buat lupa ni semua. Kan? Daripada Abdullah hadis yang pertama, hadis nombor 2. Itu hadis pertama daripada Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama mula-mula sekali. Ya Nabi semayang zuhur, Nabi tertinggal tahiyat tahiyat awal. Nabi tak baca, Nabi naik tu. Yang kita dah ambil dah, kan? Itu cara yang pertama. Cara pertama ni kebanyakannya semua kita dah buat macam kita buatlah. Okey, kita nak sujud sawi, kita baca tahiyat awal, kita baca tahiyat akhir, lepas tu kita bagi salam, lepas tu kita sujud.
Itu cara yang pertama. Cara kedua, kita baca tayat awal. Habis kita baca tayat awal, jangan bagi salam. Jangan bagi salam. Kita sujud. Satu. Macam tu ke? Ha? Macam tu boleh buat? Kan? Hampa tak buat macam tu. Ni cara kedua tak? Cara kedua kita baca tahiyat. Lepas baca tahiyat habis baca sujud satu, dua, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Boleh kan? Ni cara yang ketiga. Tadi ni cara ketiga. Tapi biarlah kita buat cara tempat kita nak buat dah. Tak mau nak bagi bertemu, tapi kita mengaji, kita, oh macam ni cara dia. Oh. Ambil ilmu saja. Tapi bukan semua yang kita mengaji kita boleh praktik. Contohnya kita mengaji bab sembahyang jenazah kan? Sembahyang jenazah, dia takbir Allahu Akbar, kita memang terkenal tempat kita 4 takbir. Jangan buat lebih. Jangan buat lebih. Kita walaupun kita tahu apa nama sahabat Nabi Abdurrahman bin Abi Layla, dia buat sampai 5 kali. Bila sahabat tanya, kami duduk semayang dengan Nabi 4, hang buat lebih bersiapa? Dia kata Nabi buat. Mai pula apa nama Sayyidina Ali, dia semayang dekat sahabat Nabi apa nama Sahlu bin Hunay yang meninggal. Bila mati dia buat 6 kali. Dia tanya kat Ali pasal buat lebih, Ali kata 10 hang nak tanya kat aku, hang tanya ni mayat siapa ni? Mai pula Abdullah bin Umar 8 kali, Allah lagi Jerman. Walaupun kita tahu hadis-hadis yang sahih, tapi kita tak buat macam tu dekat Malaysia. Kita tahu kalau nak sembahyang kat rumah, kita tahu mak kita buat suka adik-beradik. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua selawat kat Nabi, takbir yang ketiga kita baca doa pada si mati, keempat, kelima, keenam semua doa pada si mati. Ulang-ulang tak apa. Dan kita yakin dengan ilmu kita, tapi kita tak yakin jangan. Nampak tak? Tapi kita dah mengaji dah. Dan mengaji, jangan kita tak itu puak-puak tu kita Syafi'i, Syafi'i kalau ada tu rimbuk hang. Nampak tak? Aku tak pernah menipu macam tu. Oleh sebab tu sambung hadis. Dia kata derajat kedudukan hadis yang kita baca ini adalah sahih sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hakim. Tetapi sebenarnya hadis ini ada syaz, tengok ulama kata. Tuan kitab tak tulis pun dia tulis, tengok. Apa kenapa betul lah sikit ni? Lemah ni. Tuan kitab ni kata sahih, buku ni jahat, nama dia jahat. Kan? Maksud menerangkan bahawa sujud sawi itu dia kata memakai doa tahiyat. Kita baca doa tahiyat. Okey. Hukumnya dia kata sujud sawi tidak memakai doa. Ni tak ada kena mengena ni. Okey. Yang pertama dia baca, yang pertama sekali dia nak ajak cara-cara sujud sawi tadi. Yang dia kata hadis ni kedudukan lemah, tapi Al-Hakim Nisaburi kata kedudukan hadis ni adalah sahih. Okey. Sambung hadis di bawah daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ada masa lagi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrik kam shalla as-salasa al-arba'a falyatrah syakka wal yabni ala ma tayaqqana summa yasjud sajdatain qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan fa syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kanata targhiman li syaitan, rawahu al-Imam Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kamu ragu dalam solat dia. Kita dah mengaji berkenaan dengan pertama sekali Nabi tertinggal tayat awal, kan? Nabi tak baca, Nabi naik. Yang kedua, sembahyang asar 4 rakaat, Nabi buat 2, tertinggal rakaat. Yang ni pula dahsyat. Aku buat 3 ke, buat 4 ni syak lah sembahyang tentang rakaat, dia kata. Okey. Apabila seseorang di antara kamu ragu, dia kata, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila seseorang di antara kamu ragu dalam solat dia, sembahyang dia ragu, iaitu tidak tahu berapa rakaat yang ia telah kerjakan, 3 ke aku ataupun 4 ke aku, maka hendaklah ia tetapkan pada yang ia yakini. Dia kena tetap 3 ke 4, 3 ke 4, aku ni 3 ke 4. Kalau dia yakin 4, terus 4, tak apa. Dia yakin 4. Katalah dia semayang Zuhur, aku 3 ke 4. 4 ni 4, dia tetapkan 4. Falyatrah idza syakka. Pada 3 ke 4, 3 ke 4, maka dia kena tetapkan.
maka dia pun kata, dia kata 4. Bila dia kata 4, macam mana pun sembahyang Zuhur 4, tapi dia kata 4. Bila dia kata 4, lepas dia baca tahiyat, tetap dia kena buat sujud sahwi. Pasal dia syak. Tapi kalau 3-4, dia kata, aku ambil 3 lah. Aku nak ambil 3 walaupun benda tu dah 4. Dia patah balik 3. Macam mana pun tetap juga dia kena buat sujud sahwi. Pasal syak. Dia syak walaupun dia betul. Aku ni 3 ke 4. Dah 4 dah ni betul, tak ada apa. Walaupun dia betul, walaupun betul sekalipun, dia tetap juga dia kena buat apa nama sujud sahwi. Kemudian dia kata ia sujud 2 kali. Okey? Kemudian ia sujud 2 kali. Dia kena tetap sama ada walaupun dia sembahyang 4 rakaat itu betul, sujud sahwi, walaupun dia buat 4 rakaat dia buat. Lepas tu dia patah balik, dia tak aku rasa 3 pun dia kena buat juga sujud sahwi. Okey? Kemudian ia sujud, dia kata 2 kali sebelum ia bagi salam. Sebelum dia bagi salam. Ni buku ni Dajjal sebelum dia bagi salam. Kita nak buat lepas salam pun tak apa. Kerana kalau ia telah, dia kata solat 5, ditakdirkan dia sembahyang pula lebih. Tadi kita kata 3-4. Zuhur tadi memang betul-betul aku yakin ni 4 dah. Tapi walaupun yakin 4, ada syak dekat hukum syak tu yang menyebabkan dia kena buat sujud sahwi. Walaupun dia dah buat 4, tapi dia rasa 3 pun dia kena buat sujud sahwi. Yang tu dah confirm sujud sahwi. Yang masalah 4 ni confirm dan 4 pun sujud sahwi. Pasal isunya syak. Nampak tak? Lagi satu dia buat 5. 5 confirm lah, woi, lebih rakaat. Bila Tok Imam buat 5, kita sembahyang Isya dengan dia. Hey, kita sembahyang Isya dengan dia. Dan 4 rakaat. Kita tahu subhanallah. Biar dia naik dah. Bila dia nak berdiri, dia tak boleh patah balik. Bila Tok Imam dah berdiri, dia tak boleh patah balik. Semua kita kena ikut. Kita pula duduk. Pergi kat dia, dia bodoh. Pergi kat dia. Badan kan. Yang makmum ni pula duduk macam baik-baik, aku nak tunggu. Dia sorang-sorang lah Tok Imam buat 1 rakaat tu. Kita semua buat 4 dah okey dah sama dengan imam. Kita tengok subhanallah, dia bangkit. Masalahnya dia dah berdiri betul, dia tak boleh patah balik. Bila dia berdiri betul, patah balik batal. Yang dia dah berdiri betul tu, dia kena terus dengan 5 rakaat. Dia kena teruskan 5 rakaat dia. Bila dia buat 5 rakaat, saat ni last sekali, sujudlah. Kita kata, BIP dia seorang-seorang sujud, dia salah, kita tak salah. Bodoh. Bila kita semayang dengan Tok Imam salah, walaupun makmum tak salah, masuk kategori kita salah juga. Tapi kalau kita semayang, kita makmum. Sepatutnya tahiyat awal kena duduk, kita berdiri. Tahiyat awal duduk, kita berdiri dah. Kesalahan kita tak kena sujud sahwi. Kesalahan makmum macam mana sekalipun, dia bangun, dia berdiri salah, tak kena sujud sahwi. Tapi kesalahan Tok Imam semua kena. Jangan kata dia salah. Biar dia. Kalau tak, kena ikut dia. Walaupun dia buat 5 rakaat, kita kena ikut 5 rakaat. Ada faham tu? Mampu. Solat dia kata 5 rakaat, maka mereka tetap dia kata menggenapkannya. Walaupun 5, kita kena niat. Rakaat ni kelima tu 4. Syafa'na. Walaupun kita nak Allahu Akbar. Nampak rakaat ni kelima tu jadikanlah rakaat ni. Walaupun dia 5 rakaat, kita kena niat jadi 4. Mana ada semayang 5 rakaat kan? Tak ada, maka dia kata syafa'na. Okey? Walaupun lebih tak apa. Yang boleh berarti tak apa 5 rakaat ustaz. Adakah boleh buat 5? Boleh buat 5. Pasal dia terlajak 5 kan 5. Dia tak ada 6 pun buat macam mana? Ada tu imam yang jadi tak dengar, mampu. Allahu Akbar. Allah ni betul-betul kalau 6 rakaat ustaz semayang Isya 6. Tak apalah. Buat macam mana dapat pilih dia kan. Dia pula tak dengar nasi ampalah. Nampak tak? Maka mereka dia kita telah menggenapkan solatnya. Yang kelima tu menggenapkan solat dia genapkan. Dan dia kata jika ia telah mengejarkan cukup, maka hal itu dia kata menjadikan apa? Kalau dia masalah dia ada syak ni, Nabi kata apa nama? Kanata targhima li syaitan. Kita ada syak ni, ini semua bisikan syaitan, gangguan syaitan. Kadang-kadang masyarakat semayang ni, ya itu gangguan syaitan. Mau tak mau kita kena sujud sahwi, kena buat. Okey? Maksudnya pada waktu solat apabila kita ragu-ragu,
Maka kita diperintahkan, dia kata menyingkirkan keraguan-keraguan itu, kemudiannya kita sujud sawi. Ragu-ragu tu kita hilangkan dengan sujud sawi. Tuan kitab kata misalnya seseorang dia kata ragu-ragu apakah ia telah melakukan 3 atau 4, maka hendaklah ia diyakini pada rakaatnya ketiga dan disingkirkan keraguan keraguan tu, maka dia buatlah rakaatnya keempat habis. Macam tu kalau dia lebih pada 5 rakaat, maka dia singkir, tak apa, ini adalah rakaat aku yang keempat. Hukumnya wajib dia kata menyingkirkan keraguan dalam rakaat solat sebagaimana ketetapan dalam hadis di atas. Di atas tadi, insya-Allah kalau Allah izinkan masa tak ada. Ini pun sangat cepat. Kalau Allah izinkan bulan depan last Ustaz mai. Pasal tu bulan 4 ni Syaban kan? Bulan 5 dah masuk Ramadan, tadi Ustaz tak mai dah. Tengok sat je nampak ada. Masa nak berjalan semua. Hampa ni semua tak lama lagi tak ada lah kan? Umur duk pi laju, oi, laju ya Allah, pasal tu ya Allah. Jadilah orang baik. Bila main kuliah ni jadi orang baik. Allahumma inna naj'aluka minal khair. Tuhan jadikan kami daripada orang baik-baik. Minta kita ni Allah impunkan jadi orang baik-baik insya-Allah. Bulan depan kalau Allah izinkan kita nak bagi perhabis berkenaan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Bulan depan tak mau kempen apa dah. Bulan depan memang kita main-main terus pilihan raya, alhamdulillah. Kan Ustaz main-main dah habis dah kan. Main-main dah habis dah, alhamdulillah. Tak mau duk pening kepala setiap hari nampak dah. Semua nak murid Ustaz. Semua nak murid Ustaz. Namun apa-apa buat pun tak apalah. Kita dah mengaji, kita dah faham agama, kita mai kuliah dah, macam-macam kita dengar, kita bermunajat dengan Allah, ya Allah tunjukkan aku jalan yang baik habis. Okey, masing-masing buat keputusan. Esok ni mati jawab depan Tuhan, habis cerita. Yang baik semua mai daripada Allah, salah silap daripada kalimah Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Allah.